الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dapat kita bertemu pada pagi ini untuk menyambung majlis pembacaan dan penjelasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil daripada Kitabul Arba'in fi Mabanil Islami wa Qawaidil Ahkam, atau lebih dikenali sebagai Arba'in An-Nawawiyah atau Arba'un An-Nawawiyah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Yahya bin Sharaf bin Muri An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, atau lebih dikenali dengan panggilan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah dalam usianya 45 tahun. InsyaAllah pagi ini kita akan memasuki hadis yang selanjutnya, iaitu Al-Hadis At-Tasi'u wal-Ishrun, iaitu hadis yang ke-29. Itu hadis yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pintu-pintu kebaikan dan kewajiban lisan untuk memastikan seseorang itu dapat meraih syurga yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan hadis ini merupakan salah satu hadis yang sangat agung dan merupakan di antara hadis-hadis yang agak panjang yang dimuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Arba'in An-Nawawiyah ini, di mana hadis yang panjang sebelum ini itu adalah hadis yang kedua, iaitu hadis Jibril alaihissalam. Kemudian hadis yang ke-24 iaitu hadis Qudsi tentang di mana Allah Ta'ala menjelaskan tentang 10 perkara atau 10 peringatan, dan telah berlalu penjelasannya. Dan ini merupakan hadis yang ketiga yang termasuk dalam kategori hadis-hadis yang panjang dibandingkan dengan majoriti hadis yang dipaparkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya ini. Baik, kita langsung saja baca, kemudian kita terjemahkan, kemudian kita akan ambil faedah-faedah daripada hadis yang ke-29 ini. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar. Qala laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi ta'budullaha la tusyriku bi syai'a ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala
ala adulluka ala abwabil khair, as-sawmu junnah, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar, wa salatul rajuli fi jawfil lail thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa amudih wa zirwatu sanamih, qultu bala ya Rasulullah, qal ra'sul amril islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihil jihad. Thumma qal ala ukhbiruka bimalaki dhalik, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih, qultu bala ya Rasulullah, fa akhadha bilisanihi thumma qal kuffa alayka hadha, qultu ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhazuna bima natakallamu bih, faqal sakilat ka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasu sa fin nari ala wujuhihim, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim, aw qal ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Baik. Hadis ini diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku, ya, jelaskan kepadaku ataupun khabarkan kepadaku amal perbuatan yang memasukkan aku ke syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang sangat besar. Ya, namun perkara itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala di dalam padanya. Yang pertama, engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Melaksanakan solat, membayar zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mahukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Ya, puasa adalah perisai, sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan solat seseorang di tengah malam. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, yaitu lambung mereka jauh daripada tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu surah Sajdah ayat 16 hingga 17. Kemudian beliau SAW bersabda, mahukah engkau aku jelaskan tentang segala pokok perkara? Ya, segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya. Aku berkata, mahu wahai Rasulullah. Beliau SAW bersabda, pokok segala urusan, pokok segala perkara adalah Islam. Tiangnya adalah solat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau SAW bersabda, mahukah engkau aku jelaskan mengenai hal yang menjaga itu semua? Aku menjawab, mahu ya Rasulullah. Beliau SAW memegang lidahnya kemudian bersabda, ya, Nabi SAW pegang lidah dan bersabda, jagalah ini, yakni lidah ini. Aku berkata, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa kerana apa yang kita katakan? Beliau SAW bersabda, semoga ibumu kehilanganmu, wahai Mu'adz. Tidaklah manusia itu tersungkur di neraka di atas wajah mereka, atau beliau bersabda di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Hadis nombor 2616. Baik. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung.
Dan hadis ini adalah merupakan satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu an dalam Arba'in An-Nawawiyah ini. Ya. Hadis-hadis yang diriwayatkan, yang dipaparkan di dalam Arba'in An-Nawawiyah ini, yang paling ramai, yang paling banyak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sebanyak 9 hadis daripada 42 hadis. Ya, Abu Zar radhiyallahu an 2 hadis. Adapun yang lain-lain tu tak banyak, 1 hadis, 2 hadis. Dan ini adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal, ya, seorang sahabat Nabi SAW yang alim, yaitu Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Dan ya, ini merupakan satu-satunya hadis yang dipaparkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang datang daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi SAW yang sangat terkenal. Baik, ya, Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, ya, beliau adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yaitu ya, golongan Ansar. Ya, dia adalah Al-Ansari. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Ya, dia adalah seorang Ansar dari suku Khazraj. Ya, dan dia masuk Islam ketika umurnya 18 tahun. Yaitu dia masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an yang dihantar oleh Nabi SAW untuk berdakwah di bumi Madinah ketika Nabi SAW masih lagi berada di Mekah. Dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, ya, beliau meninggal ya, ketika semasa berada di bawah pemerintahan Umar radhiyallahu an. Ya, ketika itu, ya, ketika mana berada di bumi Syam, di situ umat Islam ketika itu diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit ta'un. Ya, maka dia juga salah seorang yang terkena penyakit ta'un dan dia meninggal di atas wabak ta'un itu. Baik. Dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu an adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW yang banyak memiliki keutamaan di sisi Nabi SAW. Sehingga ya, di antara keistimewaannya adalah Nabi SAW ya, menyebut kepada kita sebagaimana hadis ya, yang didatangkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Apa kata Nabi SAW? Ya, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin wa asyadduha fi dinillahi Umar wa asdaquha hayaan Utsman wa a'lamuhum bil halali wal harami Mu'az bin Jabal. Ya, Mu'az bin Jabal, Nabi SAW sebut memiliki keutamaan. Ya, Nabi SAW sebut umatku yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang paling tegas dalam agama Allah Ta'ala adalah Umar radhiyallahu an. Ya, yang paling pemalu ya adalah Utsman radhiyallahu an. Dan yang paling mengetahui tentang halal dan haram ya adalah Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Dalam hadis yang lain Nabi SAW berpesan, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Ya. Yang pertamanya adalah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Yang kedua daripada ya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Yang ketiga daripada Mu'az bin Jabal. Dan yang keempat iaitu Salim maula ya, Abu Huzaifah radhiyallahu an. Dan Mu'az radhiyallahu an pernah membonceng Nabi SAW di atas satu kenderaan. Ni. Ya. 4 orang dalam Al-Quran tu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Salim maula Huzaifah radhiyallahu an, dan Mu'az sendiri. Ya, radhiyallahu anhu, para sahabat Nabi SAW. Maknanya memiliki keutamaan dari sudut Quran. Dan Mu'az ya pernah membonceng bersama Nabi SAW. Bukan calang-calang orang boleh naik satu kenderaan dengan Nabi SAW. Ya. Sebelum ni siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, masih kecil. Ya. Dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, dia besar. Dia masuk Islam ketika umurnya 18 tahun di Madinah. Kemudian Nabi SAW baru berhijrah. Maksudnya dia adalah pemuda. Dan dia meninggal pun usia muda, sekitar 40 tahun. Baik. Begitu juga di antara hadis yang menakjubkan, dan hadis ini terkenal sebagai
hadis yang diijazahkan pada pelajar-pelajar, dipanggil musalsal bil mahabbah, di mana Nabi SAW pernah bersabda kepada Muaz radhiyallahu an, ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk, ya wahai Muaz, ya demi Allah sungguh aku menyintai engkau. Ini di antara sunnah yang perlu kita hidupkan. Bila kita menyayangi, mengasihi saudara kita kerana Allah, kita ucapkan ucapan ya, inni la uhibbuk fillah, ya sungguhnya aku mencintai engkau kerana Allah. Ya, lalu Nabi SAW menyebutkan, wallahi inni la uhibbuk. Tu, demi Allah, sungguh aku menyintai engkau ya Muaz. Faqal usika ya Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Lalu Nabi SAW setelah mengatakan, wahai Muaz, demi Allah aku cinta pada engkau. Ya, cinta kenapa? Kerana Allah. Aku berpesan kepada engkau. Kemudian Nabi SAW bagi satu pesan yang sangat agung. Ya, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan ya fi duburi kulli salatin, ya pada penghujung setiap solat kamu, iaitu kata ulama sebelum bagi salam, atau ada ulama mengatakan setelah bagi salam. Jangan lupa baca ni. Ya, baca doa ni. Iaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatimu, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu. Sungguh ni satu hadis yang sangat agung. Ya, dan kita baca di dalam tahiyat akhir. Itu tempat yang terbaik. Atau selepas bagi salam dalam zikir, ya dalam iaitu kumpulan zikir-zikir setelah setiap qaulul ba'da salam, iaitu ya selepas kita salam. Baik, ini di antara keistimewaan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan di antara keistimewaan lainnya adalah Nabi SAW telah mengutus Muaz ya untuk pergi ke Yaman. Ya, pergi ke Yaman untuk berdakwah kepada ahlul kitab. Ini maknanya yang dihantar bukan calang-calang orang, mesti orang yang alim. Nak berdakwah kepada ahlul kitab, bukan calang-calang orang juga. Orang yang berilmu, memiliki kitab, iaitu ya orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Dulu Yaman itu dikuasai oleh mereka, banyak, ramai. Mereka menempatkan diri mereka tempat tinggal. Lalu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pergi dan mendakwahi mereka. Ya. Dan ketika mana Nabi SAW mengutuskan Muaz ke Yaman, betapa istimewanya Muaz ini radhiyallahu anhu, sehingga Nabi SAW sendiri yang menghantarnya keluar. Ya, Nabi SAW yang menghantarnya sendiri keluar, melepaskan dia pergi. Ya, Muaz dah berada di atas tunggangan dia, Nabi SAW berada di bawahnya dan berjalan bersama-samanya, mengiringinya. Sehinggalah Nabi SAW lihat dia keluar dan pergi. Ya, sampai begitu sekali. Dan Nabi SAW menyebut pada Muaz, wahai Muaz, barangkali engkau tidak akan bertemu lagi denganku, ya, setelah tahun ini. Dan barangkali engkau akan datang kembali ke masjidku dan kuburanku. Dan benar perkataan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW wafat, Muaz radhiyallahu an masih berada di bumi Yaman. Ya, ketika mana Nabi SAW mengucapkan ucapan demikian ketika menghantar pemergian Muaz bin Jabal untuk berdakwah ke bumi Yaman, ya Muaz ya merasa cemas dan merasa sedih dan menangis atas ucapan Nabi SAW itu. Ya, dan Nabi SAW membujuk Muaz, jangan menangis. Ya wahai Muaz, sesungguhnya tangisan itu dari syaitan. Lalu berangkatlah Muaz radhiyallahu an untuk berdakwah ya kepada Allah Taala, kepada penduduk Yaman. Masya Allah, ini sungguh agung. Dan banyak lagi kehebatan-kehebatan Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Di antara kehebatannya yang besar adalah dengan sampainya hadis-hadis kepada kita, termasuk hadis ini. Baik, itu yang pertama, tentang secara ringkas biografi sahabat Nabi SAW yang agung ini. Baik, mari kita ambil faedah daripada hadis ini. Baik, Nabi SAW ya berkata, di mana ketika mana Muaz datang kepada Nabi SAW, dan Muaz bertanya kepada Nabi SAW. Dan begitulah kebiasaan sahabat-sahabat Nabi SAW, ada di antara mereka untuk meraih manfaat ketika berada bersama Nabi SAW. Mereka bertanya atau ditanya, atau Nabi SAW yang menjelaskan tanpa ditanya. Ya, baik. Yang pertama, faedah daripada hadis ini adalah tentang betapa kesungguhan para sahabat Nabi SAW untuk mendapat faedah daripada keberadaan Nabi SAW dengan mereka. Mereka tidak melepaskan peluang
Dan ini telah kita jelaskan dalam beberapa hadis yang berbentuk persoalan seperti ini. Ya. Dan yang keduanya adalah Muaz radhiyallahu an mengajukan satu soalan yang sangat agung. Soalan yang sangat besar sehingga Nabi SAW memujinya. Ya. Ya, dengan kata Nabi SAW, ya, laqad sa'alta an azim. Sesungguhnya, ya, apa yang kau soal ni ada satu soalan yang sangat agung, yang sangat besar. Dan Nabi SAW menyebutkan wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala ya, alaih. Dan soalan ini adalah merupakan keselamatan untuk seorang di negeri akhirat bila dia berbuat. Sehingga Nabi SAW menyebut namun itu mudah ya untuk orang yang dimudahkan Allah di dalamnya. Sebab nanti Nabi SAW akan jawab. Tapi sebelum Nabi SAW memberikan jawapan tentang amal itu, Nabi SAW sebut dah mukadimah. Perkara ini akan menjadi mudah bagi orang yang akan dimudahkan. Kenapa? Perkara yang akan disebut oleh Nabi SAW ni bukan perkara mudah. Sebab dia merupakan salah satu daripada kewajipan besar yang wajib ditegakkan oleh seorang Muslim. Ya, Muslim yang mukmin. Sebab dia merupakan ibadah yang banyak ditinggalkan oleh manusia setelah peninggalan Nabi SAW, setelah peninggalan para sahabat Nabi SAW, khususnya di zaman ini. Makin jauh daripada zaman Nabi SAW, maka makin sulit amalan ini untuk dilakukan sehingga ramai di kalangan umat Islam meninggalkannya. Ya, itu faedah yang kedua. Dan faedah yang ketiga adalah ya, soalan ini bukan hanya soalan untuk kepentingan peribadi Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Tapi soalan yang diajukan ini mewakili manfaatnya untuk umat manusia seluruhnya sampai hari kiamat. Ya. Barang siapa yang beriman, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka perkara ini akan mendatangkan manfaat kepadanya. Ya. Dan perkara kemuncak daripada soalan ini adalah betapa kecintaan, kerinduan para sahabat Nabi SAW tentang kemuncak kejayaan seorang. Bukan di dunia, di negeri akhirat. Iaitu meraih syurga. Jadi para sahabat Nabi SAW ya, sangat menyintai, sangat merindui syurga. Sifat para sahabat Nabi SAW. Kerana mereka sering diberitakan, dikhabarkan oleh Nabi SAW tentang kenikmatan syurga. Iaitu balasan bagi ya, seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, iaitu syurga. Dan kemuncaknya nanti akan bertemu, berhimpun dengan Nabi SAW di dalam syurga. Maka di dunia mereka bersama dengan Nabi SAW, maka di akhirat pun mereka ingin bersama dengan Nabi SAW. Ya, sebagaimana kita pernah sebut, tapi bukan hadis itu di dalam Arba'in ini, tentang Anas bin Malik radhiyallahu an. Mengatakan tidak ada perkara yang lebih aku cintai, lebih aku suki melainkan daripada hadis ini yang dia riwayatkan sendiri, iaitu tentang anta ma'aman ahbabta. Ketika seorang Arab Badui datang bertanya kepada Nabi SAW, dia tanya tentang bila berlaku kiamat. Mata sa'ah. Nabi SAW tak jawab. Nabi tanya apa persiapan engkau untuk menghadapi kiamat. Lalu dia kata aku bersiapkan apa? Allah dan Rasulnya. Itu dia. Aku menyintai Allah dan Rasulnya. Menunjukkan bila cinta pada Allah pada Rasul, maka dia menjelaskan ayat Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maknanya dia menunaikan segala hak Allah, segala hak Rasul. Maka barang siapa yang menunaikan hak Allah dan hak Rasul, maka baginya adalah syurga. Sebab tu Nabi SAW mengatakan, engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Yang maknanya di mana? Di syurga. Baik. Faedah yang seterusnya daripada hadis ini adalah yaitu tentang kewajipan kita mengimani bahawa syurga itu adalah hak. Dan syurga itu telah ada, telah wujud. Dan kita telah jelaskan ketika mana kita mempelajari tentang kitab akidah, iaitu Syarhus Sunnah dan Usul Sunnah, di mana kita menjelaskan secara panjang lebar tentang hal yang berkaitan dengan syurga dan neraka. Baik, itu secara ringkas bolehlah dirujuk di situ. Dan faedah yang seterusnya, Nabi SAW menjawab. Sebelum menjawab, Nabi SAW beri satu kaedah penting. Kita dah sebut tadi. Iaitu perkara ini sungguh dia perkara besar. Dan bila perkara besar, maknanya dia perkara yang sulit untuk dilakukan. Sehingga Nabi SAW mengingatkan perkara ini akan mudah bagi siapa yang dimudahkan. Maknanya akan ada orang yang payah. Payah maknanya tak berbuat.
meninggalkan perkara yang akan disebut oleh Nabi SAW, dan itu adalah kenyataan. Sebab itu Nabi SAW disebut sebagai pemilik Jawami'ul Kalim, dan ucapannya adalah As-Sadiqul Masduq. Ya, seorang yang memberitakan, seorang yang benar lagi dibenarkan. Ya, Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain tentang keberuntungan orang-orang yang dimudahkan untuk melakukannya. Ya, kata Nabi SAW, "I'malu fakullun muyassarun. Amma ahlus sa'adah fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah. Wa amma ahlus syaqawah fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah." Kata Nabi SAW, beramallah. Beramallah kamu. Ini perintah. Kerana segala hal telah dipermudahkan. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka dipermudahkan kepada amal perbuatan orang-orang yang bahagia. Dan orang-orang yang celaka, maka dipermudahkan kepada amal perbuatan orang yang celaka. Nampak tak? Dan ini sangat berkaitan erat dengan hidayah. Orang yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka dia akan mudah, tentram dan menerima kebenaran. Sebelum seseorang itu beramal, dia pasti menerima dulu. Kalau dia tak terima, dia tak beramal. Kalau pun dia beramal, tapi dengan keterpaksaan atau disebabkan tak ikhlas. Macam orang munafik, dia beramal, tapi dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan hatinya tak menerima. Jadi itu menyulitkan, menyusahkan. Jadi sebab itu ciri mereka itu pemalas. Ya. Solat bermalas-malasan. Contoh, kalau solat subuh, solat isyak tak datang. Sebab orang tak nampak. Mereka buat tu kerana manusia. Baik. Jadi rugi mereka itu. Jadi Nabi SAW menyebutkan beramal. Dan memang tugas kita Allah ciptakan untuk beramal. Ya. Dan amal-amal yang telah diterangkan itu sangat jelas. Dan sebenarnya dia mudah. Yang menyebabkan sulit sebab apa? Hidayah tidak menetap di hatinya. Dan kita sebut, iaitu hati yang kotor, hati yang sakit, atau hati yang mati. Sebab tu hati yang hidup, ciri khasnya adalah Allah campakkan hidayah. Ya, dia boleh menerima kebenaran. Dia dengar apa saja yang disampaikan, kemudian dia mengkajinya dengan teliti. Itu proses untuk mendapat hidayah. Supaya dia memastikan ketika hidup di dunia, dia berjalan di atas jalan yang benar. Jalan yang disampaikan oleh Nabi SAW, tidak selain daripada itu. Dan hadis ini sebenarnya sangat berkaitan dengan hadis sebelum ini. Iaitu tentang betapa wajibnya kita berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Dan menjauhi bid'ah. Dan berapa banyak orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan. Sama ada secara sedar atau secara tidak sedar. Adapun mereka sedar, tapi mereka degil, berkeras untuk tidak keluar daripada kebid'ahan dan berjalan teguh di atas sunnah Nabi SAW. Inilah pentingnya hidayah. Dan kita telah jelaskan betapa besarnya, ya, betapa pentingnya hidayah itu. Sehingga kita telah menyebutkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengajar kita. Allahumma ahyina wa amisna ala al-Islam wa sunnah. Ya, begitu juga Nabi SAW mengajar kita. Ya, untuk setiap kali jangan lupa berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Minta hidayah dulu. Sebab dengan ada hidayah, maka kita akan dipermudahkan untuk melakukan amal-amal ketaatan. Sebab itu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa AS, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Ya, wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku. Lapangkan dada. Ya, apa makna lapang dada? Iaitu mudah untuk berbuat ketaatan. Ya, dan berbuat ketaatan didahului dengan hidayah. Dan mudahkanlah untukku urusanku. Jadi kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita hidayah yang benar, agar memalingkan hati kita daripada kesesatan kepada, ya, tauhid. Ya, daripada kesesatan kepada kebenaran, yakni al-hidayah. Ya, daripada syirik kepada tauhid, daripada sunnah daripada bid'ah kepada sunnah. Maka selamatlah kita. Dengan itu ringanlah diri kita untuk, ya, tunduk, taat, patuh dengan pembuktian melakukan amal. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan, ya, tentang soalan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu yang sangat agung, iaitu akhbirni bi amalin, bagi tahu aku tentang satu amal
yudkhilunil jannah, yang memasukkan aku ke dalam syurga. Wa yubaiduni ya anin nar aw minan nar. Ya, dan menjauhkan aku sejauh-jauhnya daripada azab api neraka. Ya. Jadi amalan itu kita buat, kemuncaknya pengharapan seorang hamba adalah untuk apa? Meraih syurga. Sia-sia kalau kita beramal ibadah, berletih berpayah di dunia, tiba-tiba di negeri akhirat haba amansura. Sebagaimana kita ketika mensyarahkan dengan panjang lebar hadis 28 berkaitan dengan bid'ah pada bahagian yang terakhir. Sebab rugi. Di antara orang yang rugi nanti di negeri akhirat adalah pelaku-pelaku bid'ah. Sebab amalan-amalannya mardudun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nabi SAW sebut orang yang beramal. Ini peringatan bahawa orang yang beramal belum tentu lagi selamat. Jadi kalau nak selamat, amal bagaimana yang akan kita lakukan? Sebab nanti akan datang orang membawa banyak amal dengan anggapan dia telah berbuat amal dan dia tak sabar untuk meraih imbalan daripada amal dia. Tiba-tiba rupanya amal yang dia bawa itu tak diiktiraf sebagai amal. Macam orang menjawab soalan peperiksaan lah, final exam. Final exam SPM, UPSR, PT3, ataupun peperiksaan semester akhir di universiti. Dia jawab, punya tebal tu. Satu soalan dia jawab katakan 5 helai, 10 helai. Panjang lebar dia jawab. Tiba-tiba tengok-tengok keputusan F. Macam mana boleh dapat F? Aku jawab bukan panjang lebar. Rupanya dia tak jawab soalan. Soalan tanya B, dia pergi jawab Z. Dia begitu highly confident dia. Itu perumpamaan, analogi. Jawab bukan main tebal, tapi gagal. Begitulah, apatah lagi amal. Sebab itu kemuncak amal seorang itu adalah untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah dia menepati janji. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan itulah syurga yang diwariskan kepada kamu disebabkan oleh amal-amal perbuatan yang telah kamu lakukan. Ketika kamu hidup di dunia. Dan sebagaimana yang telah pernah kita sebut tentang takrif takwa. Jadi takwa itu adalah bekalan, amal. Amal tersimpul dalam takwa, iaitu datang daripada jurusan iman dan amal soleh. Barulah dia nama takwa dan itulah amal yang diterima di sisi Allah. Sebab itu kita telah mendefinisikan makna takwa, ini telah berlalu penjelasannya, sekadar ulang kaji. Iaitu an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawab Allah. Kamu beramal, an ta'mala, engkau beramal bi ta'atillah, dengan ketaatan kepada Allah, dengan cahaya Allah, di bawah bimbingan cahaya Allah. Dengan panduan apa? Ni syarat ni. Amal mesti berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam beramal itu kita sangat berharap kepada Allah dengan ganjaran pahala. Sebab Allah memberikan pengharapan kepada kita, janji. Janji apa? Iaitu diberi pahala. Apabila dapat pahala, maka dapat syurga. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua, wa anta trukal maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Pada masa yang sama kamu tinggalkan larangan Allah di bawah cahaya Allah juga, iaitu berpandukan Quran dan hadis. Quran kata ni haram, ni wajib ditinggalkan, maka jangan berbuat. Dan larangan Allah telah kita sebut berulang-ulang, iaitu tinggalkan kesyirikan, tinggalkan kebid'ahan, tinggalkan dosa-dosa besar, tinggalkan dosa-dosa kecil, dan pelbagai lagi. Dan kita telah jelaskan secara ringkas, di mana kita menjelaskan 7 jalan bagaimana syaitan berusaha keras, tanpa putus asa, tanpa jemu, selagi kita hidup, untuk menyesatkan kita menerusi 7 jalan, agar bersama dengan dia nanti di dalam neraka. Sebab neraka itu ketuanya adalah syaitan laknatullah. Dan dia telah buat aku janji di hadapan Allah sebelum dia dikeluarkan daripada syurga, iaitu dia meminta izin pada Allah untuk menyesatkan Bani Adam. Dan Allah izinkan. Tapi bukan semua yang dapat dia kuasai, melainkan mereka-mereka yang selamat adalah mereka yang berpegang teguh dengan hadis yang telah kita sebut sebelum ini. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidina al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajis. Jadi hadis-hadis ini saling sangat berkaitan. Dan hadis ini berulang-ulang mengingatkan kita dengan pelbagai variasi ucapan Nabi SAW, agar benar-benar menjadi
Hamba Allah yang benar-benar bertakwa, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah berjalan di atas pemahaman para salafus soleh. Dengan itu Allah akan berikan dia syurga. Baik. Sebab itu syurga ini adalah idaman setiap orang yang mengaku bahawa dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka rugilah orang-orang yang bersungguh-sungguh beramal ibadah di dunia, tetapi tiba-tiba ya di negeri akhirat Allah sebut wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Sebab itu kita kena teliti. Kena berhati-hati. Pastikan setiap amal yang kita buat itu adalah selaras dengan apa yang telah ditetapkan kriterianya, syarat-syaratnya oleh Allah Ta'ala menerusi lisan Nabi SAW. Terang dan jelas syarat-syarat ini. Ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhir ayat. Ya. Dan berilah kabar gembira kepada siapa? Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan seterusnya. Bacalah Al-Quran, kita akan jumpa syarat ini. Dua syarat ini amal. Beriman dan beramal soleh. Dan syarat ini telah kita jelaskan dengan terperinci pada hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Mesti dua. Iman dan amal soleh. Apa makna amal soleh? Iaitu mesti ikhlas kerana Allah. Dan syarat ini terkandung dalam kalimah La ilaha illallah. Sebab itu kalimah La ilaha illallah dikenali sebagai kalimatul ikhlas. Nama yang pertamanya adalah kalimatul tauhid. Kalimatul ikhlas. Iaitu ikhlas ubudiahnya kepada Allah. Ya, sebab itu maknanya adalah La ma'buda bihaqqin illallah. Yang kedua ini yang banyak diselisihi. Inilah yang merugikan pemiliknya nanti di negeri akhirat. Apa dia? Iaitu Muhammad Rasulullah. Amal ibadah mesti ittiba'ur Rasul. Dan ini dijelaskan secara terperinci di mana? Pada hadis yang pertama dan hadis yang ke-28. Ya. Tengok Nabi SAW bagi satu kaedah yang agung. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Maka solat kita mesti persis seperti solat Nabi SAW. Tak boleh melencong daripada itu. Mesti sama. Bagaimana kita nak tahu sama? Tengok hadis-hadis Nabi SAW. Lengkap, jelas, terang. Ya. Tengok bagaimana Uthman radhiyallahu anhu memperagakan bagaimana sifat wuduk Nabi SAW. Sebab itu adalah mukadimah pada solat. Mukadimah sebelum wuduk itu adalah taharah, bersuci, mandi wajib, ya, dan sebagainya. Kemudian nak solat, ya, kena berwuduk atau bertayamum. Mesti ikut wuduk itu. Sehingga Uthman radhiyallahu anhu tunjuk contoh very detail. Quran pun jelaskan secara terperinci. Ya. Quran menjelaskan yang wajib. Datang Nabi SAW menambahkan yang sunat. Perkara-perkara sunat. Dan kita berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu nanti akan datang penjelasan ketika amal apa dia. Ya. Sebab itulah untung orang yang masuk syurga. Allah Ta'ala menyebut, mengingatkan kita, La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sekali-kali tak sama. Ya, ahli neraka dan ahli syurga. Sesungguhnya ahli syurga mereka adalah orang yang berjaya. Ya, orang yang berjaya. Berjaya sebab apa? Sebab itulah kemuncak kejayaan seorang Muslim dan kemuncak kebahagiaan seorang Muslim. Ya. Kemuncak kemuliaan seorang Muslim yang beriman, itulah dia. Dapat syurga. Seperti orang yang berlari dalam bersukan. 100 meter berlari. Dapat nombor 1. Bahagia tak dia? Seronok tak dia? Bangga lagi ada. Itu baru urusan dunia, lari 100 meter. Ini syurga. Negeri yang kekal abadi. Tidak ada lagi negeri sesudahnya. Menikmati selama-lamanya. Ya, sebab itulah, ya, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah menjadikan kita seorang Muslim. Tapi menjadi seorang Muslim tak cukup. Ya, yang paling penting adalah hidayah ilal Islam kita dah dapat melalui kedua ibu bapa kita, keturunan. Yang lebih penting daripada itu adalah hidayah alal Islam. Berjalan di atas Islam, ya, Islam yang hak. Kerana kita telah dijelaskan oleh Nabi SAW, Islam itu nanti bercampur baur. 73 golongan. Kulluhum finnar. Semua masuk neraka. Kecuali satu. Illa millatan wahidah. Satu aja yang masuk Islam. Masuk syurga. Dan Nabi SAW tak tinggalkan kita terkapar-kapar nak tentukan, nak cari siapa mereka ini satu ni. Satu yang masuk syurga ni yang kita nak tahu. Nabi SAW bagi kriteria. Ma ana alaihi wa ashabi. Dalam riwayat lain, al-jamaah. Iaitu yang muwafaqah ala sunnah. Ya, yang muwafaqah dengan Quran dan sunnah. Jadi senang saja.
Boleh dibezakan di zaman bila-bila pun. Sampai zaman sekarang kita boleh beza. Kita ni duduk di jalan yang satu ke jalan yang 72 tadi. Maka pilihlah. Pilihan ada di tangan kita. Ya, jika kamu nak selamat, nak dapat hidayah itu, pilih jalan itu. Jalan yang benar. Jalan yang copy paste dari Nabi SAW. Bukan jalan yang diedit, dimodify, di-add, di-delete, ya, dan sebagainya. Camkan. Sebab itu Islam, dia mudah. Ya, tapi jangan dipermudahkan. Ya, sebab itu Allah Ta'ala ingatkan kita banyak tentang syurga dan neraka ini. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sungguh dia telah memperolehi kemenangan. Jadi Nabi SAW menjelaskan perkara ini mudah. Ya, bagaimana bukti mudah? Di dunia dia mudah menerima kebenaran. Walaupun apa yang dia pegang selama ini, dia pegang kukuh-kukuh, tiba-tiba datang dalil mengatakan apa yang kamu pegang selama ini batil. Lalu mudah sekali dia meninggalkannya. Seperti semudah dia menanggalkan baju daripada dirinya. Jadilah orang seperti itu. Sebab itu kita hidup, kita mesti berusaha untuk menyemak semula pegangan kita, amal ibadah kita, betul tak ni? Selaras tak dengan ajaran Islam yang benar? Ya. Sebab itu kita mesti memiliki daya, ya, untuk menapis, mengkaji, meneliti, menganalisa. Sebagaimana kita memiliki kemampuan menganalisa dalam urusan dunia. Urusan dunia kita teliti. Contoh, ya, kita nak menentukan hidup kita. Contoh, kita belajar. Ya. Nanti dah habis SPM, nak ambil jurusan apa? Nak masuk universiti ke? Atau nak bekerja? Ya, nak bekerja pula. Nak bekerja apa? Nak berniaga ke? Nak bekerja, ya, dengan orang ke? Dan sebagainya. Teliti tak? Teliti. Dalam buat perbelanjaan, teliti. Ya. Dapat gaji, duit ni nak digunakan untuk itu dan ini. Sangat teliti. Tapi kenapa dalam agama kita tak teliti? Kenapa kita terima seadanya? Dan Nabi SAW dah ingatkan dah. 73 golongan. Pernah tak kita muhasabah? Aku ni duduk di satu jalan yang benar ke atau yang 72 tu? Itu ada sifat hazar, waspada. Ya, maka dia pasti akan meneliti ayat Quran, meneliti hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian dia compare dengan diri dia. Tak sama ya aku apa yang aku buat. Nabi SAW, dia caranya berwuduk seperti ini. Kenapa aku berwuduk seperti itu? Tak sama. Contoh, ya, hadis terang jelas. Contoh begitu. Dan banyak lagi pada contoh-contoh yang lain. Baik, cukup. Ya, penjelasan secara ringkas tentang mukadimah soalan itu dan jawapan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW, ya, memberikan jawapan terhadap apakah dia ibadah tersebut yang bila dilakukan masuk syurga. Lalu kata Nabi SAW, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Iaitu engkau beribadah kepada Allah dan engkau sekali-kali tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini rukun yang pertama. Selagi hayat di kandung badan, inilah rukun kita. Berjalan di atas kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ini telah kita jelaskan pada hadis yang pertama secara ringkas, hadis yang kedua secara ringkas. Ya, yang berkaitan dengan bunyal Islam, iaitu binaan Islam, bangunan Islam. Ya. Ini penjelasannya terperinci, kita boleh rujuk di dalam perbahasan tentang akidah. Sehingga para ulama kita menyusun kitab-kitab khusus membahaskan tentang syarah syahadatain. Ya. Tebal, detail. Ya, dan kita pernah sebut wajib seorang muslim itu, ya, lulus bahagian pertama ini dulu. Kalau dia tak lulus bahagian pertama ini dari 5 jurusan, maka bagaimana dia akan selamat nanti di negeri akhirat? Sebab seluruh amal yang datang sesudahnya sangat bergantung pada dia. Ya. Ini terasnya nombor 1. Sebab itu kita kena belajar tentang kalimah ini 5 perkara. Maknanya yang benar dari sudut bahasa dan istilah. Yang kedua dari sudut syarat-syarat dia. Yang ketiga rukun-rukun dia. Yang keempat pembatal-pembatalnya. Dan yang kelima adalah iaitu natijah dia. Sebagaimana kita telah belajar dalam bab yang lain daripada itu. Yang 4, solat, puasa, zakat, haji, kita belajar 5 ni. Makna, rukun, syarat, pembatal dan natijah. Maka, ya, kita wajib belajar. Aula yang utama mula-mula sebelum masuk pintu yang lain tentang tauhid ini. Sebab itu Nabi SAW berdakwah selama 23 tahun dengan dakwah tauhid. Dakwah Rasul semua dikenali sebagai dakwah tauhid. Ani'budullah wajtanibut taghut. Ya sayang, ramai umat Islam tidak mempelajarinya.
Kalau ditanya, ya, apa makna kalimah la ilaha illallah? Dia jawab, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Belum sempurna. Jawapan yang tepat adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Ya, itu pula kena faham. Ya. Secara terperinci apa makna? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Kena explain. Supaya untuk mengelakkan daripada melakukan kesyirikan. Dan banyak kesyirikan berlaku disebabkan tak faham tentang perkara yang pertama ini. Ya. Belum lagi masuk perincian, iaitu tentang rukun-rukun dia. Ya, rukun kalau tak diketahui boleh terbatal. Sebagaimana kita jika langgar rukun Islam, rukun solat. Ya. Dia solat dia tak baca Fatihah. Sah tak solat dia? Tak sah. Ya. Jangankan Fatihah, dia baca Fatihah tapi satu ayat dia terlupa baca. Ya, maka dia kena ulangi balik. Dia tak dikira satu rukun. Ya, bila dia ingat, ditegur oleh makmum. Imam, tadi imam tak baca ihdinas siratal mustaqim. Ya, imam terus lagi waladdallin. Contoh. Oh, betul ke? Ya. Bangun semula. Kita sambung satu lagi. Kalau tidak, tak sah. Kena ulang balik. Baik. Itu contoh. Dan telah berlalu penjelasannya. Kemudian yang kedua, ya, kata Nabi SAW, iaitu, ya, wa tuqimus solah. Mendirikan solat. Mendirikan solat. Menegakkan solat. Solat itu dah kadang-kadang berdiri. Tegakkan solat. Ya. Dan ini juga perkara yang berat. Kecuali mereka yang dipermudahkan oleh Allah. Di antara ibadah yang paling yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam apa? Solat. Ya, jangankan solat secara fardiah. Ramai dah tinggal. Solat secara berjamaah pun ramai orang tinggal. Ni yang mendirikan solat. Sebab solat tu dua. Dia kembar. Ya, solat kewajipan individu. Solat kewajipan berjamaah. Khusus bagi lelaki yang tidak ada uzur syar'i. Rumah dekat pun tak sampai ke masjid dan surau. Bayangkan. Sebab itu besar ni ucapan Nabi SAW. Laqad sa'alta an azim. Ni soalan besar ni. Wa innahu la yasirun. Ya. Iaitu, ya, maka sesiapa yang dipermudahkan maka mudah untuk dia. Ya, oleh Allah Ta'ala. Maka siapa yang payah, payah untuk dia. Benar perkataan Nabi SAW. Ya. Belum tentu orang yang solat itu dia solat di masjid. Belum tentu dia solat di surau. Ramai yang solat, dia solat tapi di rumah. Dan ramai pula yang solat, ya, macam-macam kategori. Ada orang dia asal solat aja. Ya, solat aja. Tanpa menghayati, tanpa menjiwai, tanpa ada unsur khusyuk dan pelbagai lagi. Jadi tingkatannya bertingkat-tingkat. Ya. Yang ketiganya adalah waktu uti zakah. Ya, iaitu engkau menunaikan zakat, keluarkan zakat. Zakat wajib. Jadi masukkan di sini. Iaitu macam-macam lah. Zakat simpanan, zakat harta, ternakan dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah iaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tasumu Ramadan. Puasa bukan senang. Setiap hari selama sebulan. Ya. Dan puasa ini pula nanti manusia ada kategori macam-macam dalam bab berpuasa. Sehingga Nabi SAW beri peringatan tentang puasa ini. Sebab puasa salah satu jalan untuk mendapat pengampunan daripada Allah. Puasa kemuncaknya untuk melahir insan yang bertakwa kepada Allah. Ya, kutiba alaikumus siyam. Ya, bukan. Sebelum tu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama Allahu akbar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Bagaimana puasa yang bertakwa boleh menghasilkan orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang diampuni dosa. Ya, Nabi SAW sebut peringatan bagi orang yang berpuasa khusus ni pada bulan Ramadan. Ini puasa wajib. Apa kata Nabi SAW? Raghima anfum ri'im adraka Ramadan falam yughfar lah. Celaka lah. Ya, celaka. Orang yang, ya, celaka, rugi. Seseorang yang mendapati bulan Ramadan, dia keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan dosa tak diampuni. Padahal bulan puasa adalah bulan untuk diampuni dosa-dosa, bulan keampunan. Bulan puasa ni banyak nama dia. Bulan penuh keberkatan, ya, bulan muhasabah, bulan mujahadah. Jadi antaranya bulan keampunan. Tu. Tapi tak diampunkan. Walaupun dia beramal ibadah, puasa umpamanya, tapi puasa tu tak dapat menjaga diri dia. Sebab tu nanti dalam bahagian kedua Nabi SAW jelaskan. Ya.
puasa itu adalah junnah, perisai. Dan Nabi SAW memperingatkan juga bagi orang yang berpuasa tidak sesuai dengan puasa, ya, puasa cara Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa ramai orang yang berpuasa tak meraih apa-apa, melainkan lapar dan dahaga. Ini kan sebab dia apa? Sebab dia puasa tak ikut cara Nabi SAW. Dia hanya berlapar berdahaga, tapi dia tak jaga perkara-perkara batiniah. Ya, perkara-perkara zahiriah dari segi perlakuan dan sebagainya. Sebab puasa itu salah satu faedahnya, tujuannya untuk membentuk akhlak yang agung. Ya, akhlak yang agung. Sebab itu puasa kalau tak dapat melahirkan pribadi yang berakhlak mulia, sungguh puasanya tanda-tanda dia kerugian. Ya. Dia mudah untuk melakukan puasa, tapi dia payah untuk mengambil faedah daripada puasa. Rugi. Ya. Silap-silap pahala pun tak dapat. Terbatal puasanya, terbatal ya pahalanya. Puasanya sah tapi terbatal. Ya, terbatal apa? Pahala. Rugi tak? Rugi. Ya. Sebab itu orang yang berpuasa sepatutnya terhasil padanya pribadi perilaku akhlak yang agung. Ya. Dan akhlaknya yang agung yang ada kaitan dengan hadis ini, kemuncaknya itu yang berkaitan dengan lisan. Nanti akan datang penjelasannya. Ya, sebab itu ciri khas orang yang berpuasa yang mendatangkan faedah baginya adalah apa? Yaitu akan terjaga lisannya, baik tutur bicaranya. Ya, kalau hari ini kita boleh katakan gabungkan sekali, yaitu baik tulisannya, tidak menulis perkara-perkara yang buruk. Ya, akhlak seseorang boleh dilihat dengan penulisannya. Akhlak seseorang boleh dilihat dengan lisannya. Jika dia mengungkapkan perkataan-perkataan buruk, perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan bentuk penghinaan, ya, perkataan yang tak patut dan tak layak diucapkan oleh dia, maka sungguh itu tanda-tanda dia berada di atas kerugian. Dia bukan berjalan di atas hidayah yang diberikan oleh Allah. Sungguh hidayah telah tercabut daripadanya, sehingga lisannya sangat jahat. Lisannya sangat buruk. Ya, kita boleh lihat betapa penulisan-penulisan yang kita lihat di dalam, khususnya dalam Facebook, bila dia tak setuju dengan seseorang, dia tulis perkataan-perkataan yang tak sepatutnya, yang tak layak diucap oleh orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan negeri akhirat. Dan ini tanda-tanda kebinasaan. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis ini, kemuncaknya dipegang lisan. Nanti akan datang penjelasannya pada kuliah yang akan datang. Kemudian Nabi SAW menyebutkan lagi, yaitu waktu zakah, yaitu menggunakan zakat. Kita dah sebut tadi, kemudian watasumu Ramadan, dan terakhir watahujjul bait, yaitu menunaikan haji. Menunaikan haji, ini adalah kemuncak ibadah. Dituntut hanya sekali seumur hidup bagi yang mampu. Jadi perkara bahagian pertama ni adalah, itulah dia Islam. Ya, itulah Islam. Sebab itu dinamakan dia sebagai rukun Islam. Bila Nabi SAW sebut perkara ini, maka termasuk dalamnya rukun iman. Sebagaimana kita telah sebut kaedah. Bila Nabi SAW sebut, bila kita jumpa perkataan Islam, bila kita jumpa perkataan iman bersekali, maka dia berpisah. Islam itu merujuk kepada amalan zahir, iman merujuk kepada amalan batin. Tapi bila dia bersendiri, maka dia bergabung. Maknanya bila dia sebut satu saja, ya, berasing. Dia sebut contohnya Islam. Maka bila dia sebut Islam, termasuk padanya iman. Atau kebalikan daripada itu, disebut iman, maka dalamnya Islam. Boleh faham? Jadi itu kaedah. Jadi Nabi SAW menyebutkan, untuk menjawab soalan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, iaitu apa amalan yang dibuat masuk syurga, dijauhkan daripada neraka. Jadi hidup kita penghujungnya dua saja. Ya, syurga atau neraka. Ya. Itu ending result dia. Walaupun nanti ada orang yang akan dihumbankan terlebih dahulu dalam neraka, kemudian dia masuk syurga. Tapi kita tidak mahu masuk dalam kelompok itu. Kita mahu masuk dalam kelompok yang langsung masuk syurga. Ya, dan kemuncak orang yang masuk syurga ini, orang yang terbaik adalah masuk syurga bila hisab, bila azab. Tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa di antara sahabat Nabi SAW yang Nabi sebut? Yang dia dapat masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa? Ingat lagi tak? Siapa? Yang 70,000 masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian dia sebut, doakan untukku ya Rasulullah agar termasuk. Dan engkau termasuk. Siapa? Siapa? Iaitu sahabat Nabi SAW, Ukasyah bin
Mihsan radhiyallahu an. Untung tak? Sangat beruntung. Itulah hebatnya para sahabat Nabi SAW. Untung sebab Nabi SAW ada di depan mereka. Mendoakan bagi mereka, diperkenankan. Ya, mendoakan mereka, Masya Allah. Dan menyebut secara takyin siapa yang masuk syurga. Ya, 10 sahabat yang dijamin masuk syurga dan sahabat-sahabat yang lain. Satu persatu disebut. Masya Allah. Ya, keberuntungan yang sangat agung. Di dunia dah dijamin. Ya, kita tak dijamin lagi. Tapi berharap agar mendapat syurga. Sebab itulah kita sentiasa bermohon kepada Allah, berdoa. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ajirni minan nar. Ya, minta kepada Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke, ya, mafhumnya hadis doa tadi, minta jauh daripada neraka. Bila minta jauh daripada neraka, maknanya automatik apa? Dapat syurga. Jadi banyak pendekatan dalam bentuk doa untuk masuk syurga. Sama ada langsung minta masuk syurga Firdaus, sebagaimana setiap kali di penghujung kuliah kita minta agar bersama dengan pengarang kitab ini, bersama Nabi SAW, masuk syurga ma'alladzina an'am ta'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita mendoakan seluruh kaum muslimin, ya, kaum muslimin seluruhnya. Ya, sama ada mereka yang bersetuju atau tidak bersetuju dengan apa yang kita sampaikan, tapi mereka adalah saudara kita sesama muslim. Tugas kita adalah memperingatkan mereka untuk sama-sama kita berada di atas hidayah, jalan as-sirat al-mustaqim, jalan yang telah digariskan oleh Nabi SAW. Supaya kita berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, berjalan di atas pemahaman yang hak, yang benar. Supaya kita nanti teguh di atas jalan yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu satu-satunya milah yang membawa ke syurga. Baik, ini adalah 5 amalan, 5 pokok, 5 pakaian yang wajib berada pada seorang muslim yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka barang siapa yang berpegang dengan apa yang dijawab oleh Nabi SAW ini, sungguh dia akan meraih syurga. Dan sungguh hadis ini sangat mirip dengan hadis yang ke-22 sebelum ini. Cuma hadis yang ke-22 adalah dalam bentuk dia menjelaskan apa yang dia buat. Hadis yang ke-29 menjelaskan, iaitu pertanyaan. Nabi SAW bagi jawapan dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berjalan di atasnya, begitu juga sahabat lain. Dan kita juga hendaklah berjalan di atas jawapan Nabi SAW tersebut. Masih ingat hadis yang ke-22? Dalam bentuk, iaitu yang ini dalam bentuk reverse question. Yang ini adalah dalam bentuk bukan reverse, forward question. Yang hadis 22 reverse question. Apa maknanya? Dia kata aku buat, aku dah buat dah. Ya, sebagaimana seorang lelaki Ansar datang pada Nabi SAW, bukan lelaki Ansar, seorang lelaki. Ya, nama dia siapa? Iaitu Nu'man bin Qawqal al-Khuzai radhiyallahu an. Dia datang. Dia datang tanya pada Nabi SAW. Ya, ara'aita iza sallaital maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala zalika syai'a a'adkhulul jannah. Tu dia. Qal na'am. Hadis ni sama, cuma approach-nya opposite. Satu tanya, ya amal apa? Tak buat lagi. Contoh, tanya. Walaupun dia dah buat, dia tanya, dia nak tahu. Oh, rupanya aku dah buat dah ni. Yang ni dah buat, tanya. Syurga tak? Ya. Dia tanya apa? Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah jika aku melakukan solat yang fardu? Solat tadi. Berpuasa Ramadan. Menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Dan aku tidak tambah sedikit pun hal itu. Apakah aku akan masuk syurga? Nabi kata, ya, masuk syurga. Dan dia berlalu pergi. Dan dia berjalan di atas itu. Sebab Nabi SAW dah jamin, dah endorse, dah approve. Dah verified dah. Kamu buat yang itu, istiqamah, syurga. Tu. Itu maknanya dia dah buat. Kemudian dia nak pengesahan daripada Nabi SAW saja. Ajib dia para sahabat. Ya, cerdas. Ya, dan menunjukkan kesungguhan mereka terhadap, iaitu keinginan meraih syurga. Begitu juga Muaz bin Jabal radhiyallahu an datang tanya soalan. Ya. Dan memang para sahabat mereka berbuat. Ya. Untuk pengesahan. Nak cross check. Dan hadis ini bagi peringatan pada kita. Manfaatnya adalah kalau nak masuk syurga, buat yang ini. Jadi sungguh bagaimana orang yang meninggalkan solat mengharapkan syurga. Ya. Sungguh itu jauh, ibarat jauh panggang daripada api. Nak masuk syurga, tak berbuat apa-apa. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Macam orang lah, tak bekerja.
nak dapat gaji. Dapat tak? Tanggal yang pertama, hari pertama sampai hari yang ke-30. Duduk saja je. Dapat gaji tak? Tak dapat. Itu untuk mendekatkan pemahaman. Allah jauh daripada permisalan itu. Nak bagi peringatan pada kita. Syurga tu mahal harganya. Walaupun ada dalam hadis disebut, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Amal seorang itu tidak dapat memasukkan ke dalam syurga. Dalam hadis Nabi SAW sebut, ya begitu juga aku. Engkau juga, ya. Tapi kita masuk syurga disebabkan rahmat Allah. Lalu berkata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat itu, dia kata apa? Maksudnya amal itu adalah kewajipan, tugas seorang hamba. Ya, amal itu menjadi penyebab Allah turunkan rahmat. Disebabkan kita taat, patuh pada perintah Allah, maka Allah turunkan rahmat dengan memberikan syurga. Jadi maknanya amal itu adalah sebagai wasilah untuk dapat rahmat Allah, untuk Allah berikan syurga. Jadi jalan pintas disebut amal penyebab kamu masuk syurga. Itu penjelasan para ulama. Ya, maka ada orang yang mengatakan barang siapa yang beramal kerana dapat syurga syirik. Maka itu sungguh ya ucapan yang batil. Kerana ya dia tak faham maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Al-Quranul Karim. Baik, selesai sudah bahagian yang pertama. Nabi SAW menjawab ya kemusykilan ataupun soalan yang diajukan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Namun Nabi SAW, Masya Allah, Nabi selalu memberikan lebih daripada apa yang dipertanyakan. Ini faedah, ya pelajaran penting. Nabi SAW bukan hanya menjawab soalan, Nabi SAW bagi lagi bonus. Ya, untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih baik sebagai tambahan. Sebab di dalam amal-amal tadi pasti ada kekurangan. Ya, contoh macam kita solat, banyaknya kekurangan. Ya, solat dalam keadaan tak sempurna. Ya, solat tak ikut cara kaifiah Nabi SAW. Solat dalam keadaan baca tak faham. Ya, tak ada khusyuk. Ya, bagai-bagai. Maka Nabi SAW akan bagi jalan keluar untuk itu. Bagaimana dapat menampung pula amal-amal itu supaya dia menuju kesempurnaan. Iaitu di mana Nabi SAW, ya, Nabi SAW sekarang giliran Nabi SAW pula tanya. Tadi siapa yang tanya? Tadi Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sekarang Nabi SAW bagi faedah tambahan menerusi ya kaedah tanya juga. Ala ukhbiruka? Nabi SAW tanya. Ala, ya, ada 3 soalan. Yang pertama, ala adulluka ala abwabil khair. Kemudian soalan kedua Nabi SAW tanya, ala ukhbiruka bimalaki zalika kullih. Ya, dan dia perkara ini nanti kita akan jelaskan pada sesi yang akan datang. Jadi Nabi SAW ya akan mengajukan soalan tambahan. 3 soalan. Bukan 2. Ala adulluka ala abwabil khair. Kemudian ala ukhbiruka bi ra'sil amri ila akhir soal, dan ala ukhbiruka bimalaki zalika kullih. 3 soalan tambahan. Ini sungguh hebat ni. Menunjukkan penting perkara yang akan disebutkan oleh Nabi SAW sebagai pelengkap penyempurna yang akan menyelamatkan seseorang daripada azab api neraka dan masuk ke dalam syurga. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita kesemuanya menjadi hamba-hambanya yang menunaikan wasiat Nabi SAW, jawapan balas terhadap soalan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Begitu juga nanti wasiat Nabi SAW ya kepada Muaz dalam 3 perkara yang sangat penting yang akan menyusul penjelasannya ya setelah ini. Dan semuanya apa yang disebut oleh Nabi SAW ya sebenarnya secara hintnya, secara gambarannya telah pun kita ambil faedah daripada hadis-hadis sebelumnya. Jadi hadis ini seolah-olah membuat satu kesimpulan, rangkuman ya terhadap apa-apa yang telah kita ambil faedah daripada hadis-hadis sebelum ni. Ya, contoh soalan Nabi SAW yang menyebutkan, ya, mahukah aku tunjukkan engkau pintu-pintu kebaikan? Itu akan ada dalam hadis-hadis yang sebelum ini. Ataupun hadis yang akan datang ke depan. Itu hadis yang menjelaskan tentang ciri wali-wali Allah Ta'ala. Dan itu adalah merupakan, iaitu hadis yang kedua, kalau tak silap, iaitu hadis iaitu hadis qudsi yang kedua. Itu hadis yang ke-38. Nanti akan bertemu dengan hadis itu insya-Allah. Wallahu alam. Cukup di sini dulu. Panjang umur. Ya, kita akan sambung untuk sesi yang kedua bagi hadis yang ke-29, iaitu untuk menjelaskan sambungan daripada ya jawapan balas Nabi SAW dalam bentuk soalan. Iaitu soalan yang pertama, ala adulluka ala abwabil khair. Wallahu alam. Semoga bermanfaat.
Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa tunduk, patuh kepada kebenaran, berpegang teguh dengannya dan berjalan di atasnya, sehinggalah kita sampai ke penghujung usia. Dan itu di antara tanda-tanda kebaikan. Tanda-tanda kebaikan adalah khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya, bertambah baik amalnya. Bertambah baik akhlaknya, bertambah baik lisannya, bertambah baik perbuatannya, bertambah baik muamalahnya dengan Allah dan sesama manusia. Semoga Allah Ta'ala menghimpunkan kita bersama dengan pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dapat kita kesemuanya nanti bersama dengan Nabi SAW di dalam syurga Firdaus. Ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.